Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Farishah. Secara ringkasnya, jawapan untuk soalan puan iaitulah tidak benar kenyataan ustaz tersebut. Pertama sekali sebelum saya menjawab soalan itu, pertama sekali agama Islam amat menitik beratkan tentang kebersihan. Pertama sekali agama Islam amat menitik beratkan tentang kebersihan kerana agama Islam itulah agama yang bersih, agama yang suci. Oleh kerana itu, termasuk di dalam syarat sah salat ialah dengan kita memastikan kita tidak membawa apa-apa najis pada pakaian, pada badan kita maupun pada tempat salat kita. Sekalipun demikian, jika kita telah berusaha, setelah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menghilangkan najis pada badan, pada pakaian dan tempat kita nak menunaikan salat, namun menjadi kesukaran ataupun kita tak mampu setelah berusaha bersungguh-sungguh, kita tak mampu menghilangkannya, maka perkara itu termasuk dalam perkara yang diberi kemaafan di dalam Islam. Maka termasuk perkara yang diberi kemaafan ataupun kita boleh katakan ia dikira bukan lagi najis, iaitulah apa-apa yang terdiri daripada bau najis yang tidak boleh dihilangkan setelah kita melakukan proses pembersihan tanpa kita cuai dalam berusaha menghilangkan bau tersebut. Maksudnya kalau kita setelah buang air besar, kita telah berusaha menghilangkan bau tapi bau itu kekal juga, maka perkara itu termasuk dalam perkara yang kita telah suci daripada najis. Itulah yang disebut oleh Al-Imam Nawawi dan itulah pandangan yang sahih seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab dia Al-Majmu'. Boleh bagi sesiapa yang boleh merujuk, dia boleh merujuk kitab Al-Majmu' jilid 3 muka surat 482 dan 483. Di situ Al-Imam Nawawi ada menjelaskan bagaimana para ulama mazhab Syafi'i berpandangan jika yang kekal itu hanya bau sahaja, wahia asratul izalah, kata Imam Nawawi, dan bau itu juga sukar dihilangkan seperti bau khamar, kata Al-Imam Nawawi. Wa ba'di anwa'il 'adhirah, demikian juga sebahagian dari kotoran yang sukar dihilangkan baunya, kata Al-Imam Nawawi. Asahuhuma, pandangan yang lebih sahih, ya tuhur, ia dikira suci jika hanya kekal itu hanyalah bau sahaja. Itu perkataan Al-Imam Nawawi. Dan Al-Imam Nawawi juga menyatakan ma hakamna bi taharatihi fi hadhihi suwari, iaitulah apa-apa yang kami hukumkan akan kesucian dalam gambaran-gambaran seperti yang dinyatakan, iaitulah yang hanya tinggal hanyalah bau sahaja. Setelah berusaha menghilangkan baunya tetapi tidak mampu, kami hukumkan semua itu sebagai suci, ma'abaqa'i launin aw raihatin, sekalipun kekal warna dan bau setelah berusaha tapi tak mampu untuk hilangkan. Fahuwa tahirun haqiqah, kata Imam Nawawi. Perkara itu suci sesuci-sucinya. Wa hadha huwa as-sahih alladhi qata'a bihi jumhur. Itulah pandangan yang sahih yang telah diputuskan oleh majoriti para ulama. Cumanya kemudian Imam Nawawi ada menukilkan satu pandangan yang dinyatakan di dalam kitab At-Tatimmah, kitab Tatimmatul Ibanah, yang ditulis oleh seorang ulama yang dipanggil sebagai Al-Mutawalli, ulama mazhab Syafi'i, yang mana di dalam kitab At-Tatimmah disebut, kata Al-Imam Nawawi, wa fi tatimmati wajhun annahu yakunu najisan ma'fuwan anhu. Ada satu wajah pandangan ulama mazhab Syafi'i yang lain yang dinukilkan di dalam kitab At-Tatimmah yang mengatakan ia najis tetapi termasuk dalam kumpulan najis yang diberi kemaafan tentangnya. Itu keputusan yang disebut oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i dan dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi. Secara ringkasnya, najis yang bau najis maupun warna najis yang kekal pada pakaian maupun pada badan kita, setelah kita berusaha menghilangkannya dengan kita lakukan hatu, dengan kita kikih dia, dengan kita telah buat sesuatu, kita telah berusaha untuk menghilangkan, namun bau dan warna tersebut kekal dan sukar untuk dihilangkan, maka
pakaian dan badan kita dianggap suci, lagi bersih dan sah salat jika demikian keadaannya. Saya ingat sekadar itu saja. Wallahu taala alam.